dua perkara yang tidak dapat diketahui saat terjadinya dengan tepat, iaitulah tidur dalam kehidupan seseorang dan juga keruntuhan suatu umat. Keduanya tidak dapat dirasakan kecuali jika benar-benar telah terjadi. Kita dah sebut lepas, dua perkara yang kita tak sedar bila dia jadi. Yang pertama, lena. Tidur lah, tapi lena tu bila? Tahu-tahu bangkit dah kan. Bila proses kelenaan tu tak sedar. Begitu juga kata Maulana Abu Hasan, satu lagi ialah keruntuhan sesebuah umat. Memang tak sedar, walaupun dalam tempoh yang panjang. Dia tak runtuh sekaligus, dia runtuh, dia makan masa, tapi dia tak perasan. Sedang-sedang bangsa dia telah jatuh, sedang-sedang umat itu telah binasa. Baik. Memang hal itu boleh dikatakan hampir dialami oleh setiap umat. Kata Maulana Abu Hasan, semua umat mengalami benda ni. Ibn Khaldun sebut dalam muqaddimah, kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, dia kata umat ini dia ibarat manusia. Dia mengalami fasa kecil dia, dan dia fasa dia belajar, fasa dia berkembang, fasa dia paling kuat sekali, dan dia akan mengalami fasa-fasa tua dia. Dia akan runtuh pelan-pelan dan akhirnya dia akan mati. Baik. Dan semua itulah sunnatullah. Dia akan berlaku begitu. Suatu masa itu kita pernah melihat Rom pernah memerintah dunia. Kemudian Rom di barat yang pertamanya jatuh. Kemudian ada Rom di timur. Kemudian bertembung antara Rom dan Parsi. Dua-dua merintah dunia. Sebelumnya lagi kita bincang tentang Mesopotamia tu lagi awal lah. Kemudian Arab pernah naik. Ingat ketika mana setelah ada satu perang atau perang Tustar. Perang Tustar ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar merintah. Tapi dah hujung-hujung dah. Sehingga saya dalam tahun 20 Hijrah. Dia pun berjaya tangkap Hormuzan, buat main kat Sayyidina Umar. Saya tulis dalam Facebook saya cerita ni. Bila mana dihadapkan Hormuzan kepada Sayyidina Umar, Hormuzan kata kepada semua orang Islam kat situ masa tu, Anas bin Malik pun ada 2-3 orang panglima pahlawan bersama dengan Sayyidina Umar. Dia kata dulu ketika mana tidak ada Allah baini wa bainakum. Dulu ketika mana tidak ada Allah antara kami dan kamu, kami berjaya meruntuh, kami berjaya mengalahkan kamu, mengatur kamu, menindah kamu. Tetapi sekarang bila sudah ada Allah di pihak kamu, maka kami sudah tidak berjaya mengalahkan kamu lagi. Maknanya apa? Allah ialah sumber kekuatan. Allah sumber kekuatan, tuan-tuan. Apapun ala kulli hal, apapun kekuatan, sumber kekuatan kita Allah. Kita boleh kata apa saja, kita boleh rancang apa saja, sumber kekuatan kita Allah. Bantuan Allah. Tuan-tuan, perang Badar kita menang meskipun kita sedikit. Perang Uhud kita bincang di surau ni dulu, ingat tak? 2015 dulu saya pun bujang lagi. Perang Uhud separuh masa pertama kita menang. Minit-minit awal kita skor kan, Faizal Halim. Kita menang peringkat fasa awal ni, tapi dia tak ada lah hujung-hujung dia batalkan gol kan. Peringkat awal ni kita menang ni Uhud. Dan kita boleh kata apa saja. Malam ni mungkin tuan-tuan dengar macam pedih sikit, tapi kita boleh kata apa saja. Kita boleh kata kita punya pahlawan Islam hebat, pahlawan Islam memang kuat. Betul satu sudut, tapi kok mana pun secara sains tak boleh menang. Kita ada panglima Islam kuat terang mana pun, main dengan kita katalah 1,000 lawan 3,000, tak boleh menang. Perang Mu'tah kita 3,000, mereka 200,000. Ikut logik tak boleh menang. Walaupun kita tak nafi pahlawan Islam ramai yang kuat, yang hebat, betul, tetapi secara matematiknya tak boleh menang. Begitu juga Uhud, peringkat awal pun memang tak boleh menang. Pasal apa kita menang juga? Bantuan daripada Allah. Tetapi bila start mereka turun meninggalkan Bukit Uhud, bila Nabi kata jangan turun, apa jadi pun jangan turun. Tetapi mereka once mereka dah menang, sebahagian yang di bawah tu dah pakat duk bicara tentang ghanimah, yang di atas tu pakat turun dah. Meskipun sahabat yang di atas pesan dah jangan turun, dia kata tak apa dah, habis dah kot. Bila turun, Khalid bin Al-Walid masa tu musyrikin, dia bawa tim komando dia pusing Bukit Uhud dan dapat counter dan dapat kontrol Bukit Uhud, yang akhirnya kalah Islam. Sepatutnya kalau di sudut matematik memang Islam kalah dah, tetapi kenapa Islam menang di separuh masa pertama? Pasal itulah bantuan daripada Allah. Separuh masa kedua ni bila mana mereka dah langgar
arahan Nabi, bermaksud langgar arahan agama, maka bantuan Allah pun tercabut. Kaedahnya begini tuan-tuan, perjuangan kita ni apapun pendahuluannya ada bantuan Allah, sehinggalah kita buat sesuatu yang menyebabkan bantuan Allah tercabut. Dia kaedah, kalau kata kaedah fiqh kan, kullu asya' ibaha, al-aslu fil asya' ibaha, asal kepada tiap sesuatu itu hukumnya harus, sehingga akan ada sesuatu perkara, situasi yang menyebabkan hukum dia berubah-ubah. Itu kaedah fiqh, ya. Tapi dalam bab ibadat lain, ya, asal sesuatu ibadat itu hukumnya haram, ya, sehingga akan ada sesuatu yang menyebabkan dia jadi wajib, jadi sunat tu. Itu perbezaan dia. Untuk perbuatan harian ni asalnya harus, jadi apa-apa berubah maka dia akan membezakan wajib, sunat dan sebagainya, makruh. Tapi untuk ibadat asalnya haram, ya, sampai ada dalil sesuatu yang menyebabkan dia jadi wajib, macam apa, yalah, wahyu dan sebagainya, jadi sunat, jadi makruh, jadi sebagainya. Itu dua kaedah yang berbeza. Jadi dalam bantuan Allah ni secara umumnya, kok mana pun bantuan Allah ada bersama orang Islam. Allah sebut dalam Quran banyak kali bantuan Allah ada bersama orang Islam. Memang ada. Tapi kalau orang tanya ni kenapa tak ada? Kenapa rasa macam tak ada? Bukan rasa macam tak ada. Ada benda yang kita buat yang menyebabkan bantuan itu tertahan sebentar, terhijab sebentar. Paling mudah contohnya Perang Uhud. Bantuan tu duk main dah, duk leading dah. Tiba-tiba bila dia pelanggar arahan, maka bantuan tu tidak ada lagi. Maka dia bukan terus kalah, dia kembali kepada matematik asal. Kekuatan lawan kekuatan, kudrat lawan kudrat. Maka akhirnya secara matematik yang ramai lagi kuat kalah kita yang kecil. Walaupun kalau kita boleh katakan pejuang Islam sebenarnya tak kalah. Dia menang, dia dapat kuasa, dia kalah, dia dapat syurga. Sebenarnya tak kalah pun orang Islam sebenarnya. Tapi kalau nak bagi pengajaran secara akademiknya, begitulah kita kena dalam perang tersebut. Tapi bila bantuan Allah tak sampai, bukan automatically kita kalah, tidak. Tapi dia bertempur secara kudrat lawan kudrat. Baik. Okey. Namun yang dialami oleh umat Islam jauh lebih hebat dari dapat dirasakan daripada yang dialami oleh umat-umat lain. Jika hendak kita letakkan jari-jari kita untuk membuat garis pemisah antara masa kejayaan dan keruntuhan Islam, dengan mudah dapat kita letakkan pada garis sejarah yang memisahkan antara masa Khulafa' Rasyidin dengan masa-masa pemerintahan kerajaan bangsa Arab ataupun kerajaan Muslim yang lainnya. Dia kata, tapi Maulana Abu Hasan dia banyak stress on Khulafa' Rasyidin lah. Macam mana kita dah bincang dalam tajuk-tajuk sebelum ni. Kata Maulana Abu Hasan, yang paling perfect ialah zaman Khulafa' Rasyidin. Mungkin kita boleh kata zaman Umayyah pun ada hebat, betul, ada Umar Abdul Aziz. Zaman Abbasiyah pun hebat, ada Harun al-Rashid, kan? Betul, satu sudut. Tetapi pada zaman itu ada juga berlaku fitnah, yalah. Umar Abdul Aziz pun tak tahan lama orang bunuh dia, ya. Ada berlaku fitnah, ada mihnah, ujian. Tetapi zaman Khulafa' Rasyidin ni hampir sempurna, unless kecuali pada penghujung era Sayyidina Osman dan pada era sedikit era Sayyidina Ali. Selain daripada itu memang hampir sempurna. Pasal apa? Pasal rakyat pun dia bukan sahaja ditekan dengan law, dia bukan sahaja rakyat ni bukan sahaja dididik dengan undang-undang, tetapi dia dididik dengan tarbiyah. Yang ni yang saya rasa yang tak ada di dalam mana-mana masyarakat pun dalam dunia sekarang moden. Saya ingat tak ada. Tak tahulah kot, saya tak pernah mengembarakan negara lain. Tapi negara barat yang lain ni saya ingat ada, tapi bukan Islam lah kan. Tapi saya kata negara Islam ni, ya. Dia contoh saya bagi, minta maaf, ni pun ramai orang Singapura. Tapi Singapura misalnya, dia bersih, dia terdidik, dia jaga undang-undang dia. Tetapi once dia lintas tambak, dia masuk ke Malaysia, hilang semua benda tu. Dan dia buang sampah, dia buat bising, dia tekan orang, dia tak jujur dengan isi minyak, dia pergi isi orang 95. Kemana hilang semua amanah dia, bersih dia, cerdik dia, semua tu ditinggalkan dekat negara dia. Kerana apa? Kerana dia buat bukan kerana iman dan bukan kerana tarbiyah, tapi kerana law, undang-undang, ya. Sebab tu kita boleh tengok orang, dia boleh berdisiplin dekat satu tempat, bila dia tinggalkan tempat tu, dia pergi tempat lain, maka dia tak berdisiplin lagi. Pasal dia bukan dididik oleh tarbiyah, oleh ilmu, tetapi oleh undang-undang. Alhamdulillah
Abdullah bin Huzafah, saya cerita lagi. Sekali saya cerita dah, ulang kaji ya. Abdullah bin Huzafah, cerita ni berlaku zaman Sayyidina Umar. Abdullah bin Huzafah ni tuan-tuan boleh cari kisah ni banyak dalam banyak, dan Syekh Alamun Nabalak pernah sebut di dalam Isharah Tamyiz Sahabah, Ibnu Hajar Al-Asqalani pun sebut, dan beberapa tulisan-tulisan yang baru lah. Cerita tentang Abdullah bin Huzafah ni sahabat Nabi, tapi kisah ni berlaku zaman Sayyidina Umar. Saya tak ingat saya cerita ke tak lagi. Yang mana masa Sayyidina Umar hantar Abdullah bin Huzafah ni, dia antara sahabat yang awal hijrah pergi Ethiopia, semua tu dia antara yang awal ya. Sebab tu kita jarang nak cerita dia, pasal dia antara yang keluar pergi Ethiopia awal. Baik, pada zaman Sayyidina Umar, kan Sayyidina Umar hantar pasukan lawan dengan Rom, lawan dengan Parsi. Dia salah seorang yang dihantar lawan dengan Rom, dan dia salah seorang komander, dan dia ditangkap ya? Dia ditangkap bersama dengan puluhan tentera Islam yang lain ya? Bukanlah semua, tapi beberapa puluhan tentera Islam dengan dia komander ni ditangkap oleh Raja Rom. Dia terkenal kisahnya, dikata kisah Abdullah bin Huzafah ma'a Herakles atau ma'a Malikur Rum, gelaran dia. Kisah Abdullah bin Huzafah dengan Raja Rom. Biasa ingat dia bukan Raja Rom, dia gubernur setempat, kawasan di pemerintah tu, kawasan di peperang tu. Dia ditangkap. Bila dia ditangkap, Raja Rom ni tahu kisah tentang dia, kisah tentang Islam, kisah tentang Rasulullah dulunya. Rasulullah dah wafat dah masa ni, sebab masa ni sama Sayyidina Umar. Maka ayat yang paling terkenal, Raja Rom kata, kalau hang mau keluar daripada agama hang ya, in turidu ay yakhruja min dinikum, kalau hang nak keluar, kalau hang boleh, kalau hang mau keluar daripada agama hang, murtad keluar agama hang, separuh daripada hartaku, bukan separuh hartaku, separuh daripada harta kerajaan ini, atau harta aku lah kerajaan itu, separuh daripada harta aku bagikan. Apa nama ni, Raja Rom dia kata, asalkan hang cuma ucap yang hang keluar Islam, hang tinggalkan agama Muhammad. Maka kata Abdullah bin Huzafah, kalau bukan kata harta hang seorang, kalau seluruh, bukan kata separuh harta, seluruh harta hang gabung dengan harta orang Parsi, gabung dengan harta seluruh tanah Arab, bagi ke aku untuk aku keluar Islam, aku tak akan keluar. Itu ketegasan dia. Maka Raja Rom tak tahan. Raja Rom perintahkan dia dimasukkan dalam penjara, dan penjara itu ditutup gelap, cuma ada satu lubang ya. Dan tak bagi dia makan apa-apa, seksa dia, jangan bagi makan. Duduk dalam penjara yang sempit, yang tidak ada ruang langsung, jangan bagi makan apa-apa. Nak torture otak dia ya? Sampailah beberapa hari, dalam tempoh maksimum manusia boleh bertahan tanpa makan ni lah. Saya tak tahu berapa hari, dalam riwayat tu tak sebut berapa hari, tapi berhari-hari lah. Maka kata raja, pergi hidang kat dia babi. Pasal apa? Pasal Raja Rom pun tahu orang Islam bila dalam keadaan darurat boleh makan babi ha? Tapi tuan, darurat ni bukan bermaksud kita pergi cari ayam, kita pergi sebuah negara cari ayam sembelih tak ada kan? Kemudian kita pun darurat, kita kata darurat kita boleh makan ayam tak sembelih. Tak, bukan darurat macam tu. Darurat ni bila tak jumpa ayam sembelih, tu ada lagi ikan lah, apa, ketam, sotong apa tu. Bukan kita darurat tu kalau tak ada ayam kena cari ayam sembelih tak ada, cari ayam tak sembelih. Darurat tak. Darurat ni bermaksud tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Ni kita pantang darurat, babi boleh ke? Tak ada. Babi tu last sekali tu. Last sekali. Adat kita tak ada lah. Tapi Raja Rom dia suruh pegawai dia hidang babi. Itu darurat betul, pasal dalam penjara tu apa pun tak ada. Dia tak makan, dia mati. Hidang babi. Khinzir lah, babi sama lah suruh dia makan, dan dia boleh makan, dia tak sentuh. Maka pegawai pergi habaq kat raja, tuanku dia tak sentuh. Raja Rom makin geram. Pi tanya dia, pasal apa hang tak makan? Kata Abdullah bin Huzafah, aku tahu yang hang tahu, bahawasanya aku memang boleh makan, sebab dalam keadaan darurat, kalau aku tak makan aku mati. Tapi aku tak makan, aku mati pun tak apa, sebab aku tak mau benda ini jadi bahan ejekan. Aku tak mau benda ni jadi point untuk hampa menjadikan agama aku alat permainan ya. Sampai Torah tu tak mau agama ni dijadikan bahan permainan. Ya, seperti mana kita dah buat lawak raya haji tu.
Dia tak mau, dia kata, aku tak mau agama ini benda darurat, boleh makan, tak boleh makan, tak boleh makan jadi boleh makan ni. Jadi benda lawak. Walaupun memang aku boleh makan, tapi aku tak mau hang memperolok-olokkan agama aku. Hang ada makanan lain, hang bagi aku babi dalam keadaan hang buat dalam situasi aku darurat agar aku makan juga. Aku tak mau makan. Mati pun tak apa. Dia bukan kira bunuh diri tak, kira nak mati mempertahankan agama. Sebab aku tak mau nanti orang akan kata akhirnya aku makan. Memang kalau makan pun tak berdosa pun kan. Tak berdosa, tapi aku tak mau benda tu jadi bahan olok-olok ni. Ini yang dikatakan dia belajar daripada tarbiyah. Dalam ni Maulana sebut mereka ini lahir daripada Akademi Muhammad. Sedap ayat tu. Dalam ni konsep berapa saya baca tadi malam. Kelompok ini lahir daripada Akademi Muhammad. Maksudnya walaupun Rasulullah telah meninggalkan mereka belasan tahun, tetapi iman itu tak kurang. Takwa mereka itu, tarbiyah mereka ada tu, hebat. Ini yang dikatakan kalau campak ke pulau menjadi campak ke laut menjadi pulau, campak ke pulau jadi pori, campak ke laut menjadi pulau, campak ke darat menjadi gunung kan. Tapi mana pun dia ada jati diri dia. Kita di sekolah agama kan, esok masuk U, masa tu kekuatan di sekolah mak pak ada lagi. Selalunya yang terpelik on awal ni hak sekolah agama, dia masuk U dia terkejut. Dia terkejut. Jadi kadang jadi lagi teruk daripada kita. Saya duduk kat U saya tahu lah. Kami sekolah biasanya biasa jahat dah. Nak main sekolah agama tak pernah jahat langsung, tak pernah tahu benda-benda jahat ni. Dia sampai KL dia lagi teruk daripada kita 2 kali lipat. Maknanya dia bawa ilmu itu, tapi dia tak bawa roh agama itu. Tarbiyah tu tak ada. Sebab tu dalam antara organisasi yang boleh maintain sampai hari ni, kerana apa? Kerana mereka ada tarbiyah, mereka ada usrah. Sekali lagi saya suka sebut politik usrah ni, macam parti PAS, mereka ada usrah, mereka ada tarbiyah, mereka ada tamrin, mereka ada istimak, mereka ada benda tu yang menyebabkan dia boleh train dia punya pengikut dia tu ataupun penyokong dia tu jadi lagu tu setia. Yalah, kita boleh tafsir 2-3 tafsiran lah. Orang kata dia pun ni setia sangat jadi betul, satu sudut betul jugalah. Tapi satu sudut depa boleh train sampai tahu tu. Kenapa? Depa didirikan dalam satu proses tarbiyah. Dia bukan sains boran terus jadi ahli terus boleh bertanding, tidak. Dululah, sekarang saya tak tahu. Tapi tarbiyah, dia terbina atas tarbiyah. Saya ingat 2-3 NGO pun macam tu, macam ABIM apa semua pun dulu lagu tu. Sampai depa sangat setia daripada muda sampai tua. Berjuang dalam ABIM walaupun mereka dah bukan belia dah, tapi masih berjuang. Dan isteri-isteri mereka pula akan mewakafkan diri mereka ni pergi mengajak pula tazki ABIM. Baru ni meninggal seorang cikgu tazki ABIM, cikgu anak saya, cikgu anak banjit ke cikgu banjit dulu. Lama dah arwah meninggal. Hari Selasa mula buka sekolah tu kan. Rumah dia di Sungai Petani. Dia mengajak di tazki ABIM Tasik Gelugong, arwah Allahyarhamah ni. Padahal Elon ajak tazki berapa ratus ya, tapi dia korbankan diri dia mengajak budak-budak kecil untuk mengejar mengenal Allah semua ni dah berapa puluh tahun dah. Tu all the way from Sungai Petani. Kalau kerja besar, kerja Kelang, kerja sekolah menengah tak kita boleh faham. Ni kerja dekat Elon tadika prasekolah ya. Dia boleh buat. Ya. Macam mana depa boleh tarbiyahkan para orang yang duduk dalam jemaah depa tadi macam tu. Ya. Sehingga kita pun kena sentiasa duduk dalam jemaah. Tapi yadullah ma'al jemaah, pertolongan Allah bersama jemaah. Cuma kita tak boleh sempitkanlah jemaah itu kena jemaah yang bersifat macam kami saja. Ada kena jemaah politik saja, tak boleh ya. Jemaah kami kena jemaah yang geng-geng sukarelawan Palestin saja. Yang lain bukan dikira jemaah. Dah. Kena luaslah konsep jemaah tu. Ya. Konsep jemaah tu luas. Saya ingat kalau Pakatan Pinggan Mangkuk pun boleh kira jemaah juga. Pasal tolong kan. Khairat kematian jemaah. Maksudnya kena sentiasa duduk dalam jemaah. Tuan-tuan yang buat sekarang ni pun jemaah. Kan? Share duit, kita tambah buat pipe lah apa ni, pergi musafir dia main. Ui, pahala besar ni tuan. Musafir ni, pahala apa depa punya, kita bantu depa, bagi depa minum, bagi depa semayang, bagi depa kencing berak. Pahala. No? Besar tu. Baik. Allah bin Huzaifah. Maka dia terdidik dengan tarbiyah tu, meskipun Nabi dia tak ada arah, tapi dia terdidik dengan benda tu. Maka dia tak makan. Raja tak tahan, maka raja kata lah ni, bagilah dia makan. Pasal aku tak mau dia mati. Pasal aku nak buat benda panjang lagi. Kan dia makan benda biasa. Makan sikit. Raja ambil dia, letak dekat tiang salib. Tapi bukan salib paku tangan, tidak. Tapi letak di tiang salib.
Bukanlah salib dalam arti kata salib betul macam mereka kata buat kat Nabi Isa ataupun zaman dulu ni pun. Tapi salib pun dah kenapa betul juga. Salib ni bukan untuk Nabi Isa saja. Salib ni memang tradisi dulu pun. Nak seksa orang salib. Cuma kebetulan zaman Nabi Isa dia pas salib Nabi Isa. Jadi cross T tu jangan kita dah faham Kristian saja. Bisa tidak. Tuan-tuan ingat apa Firaun masa mana tukang sihir dia berpaling tadah daripada lawan Nabi Musa kepada sokong Nabi Musa, kan? Yang dia berkata apa, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun tu. Maka Firaun kata apa? Berani kamu beriman kepada Tuhan Musa qabla an azana lakum, sebelum aku bagi izin kepada kamu. Kan Firaun kata kan, la qat'an aydiyakum, aku akan kerat tangan kamu, wa arjulakum, kaki kamu khilafin dengan selang, wa la usallibannakum ajma'in, dan aku akan salib hampa semua. Firaun kata ni zaman mana? Zaman Nabi Musa. Nabi Isa tak ada lagi. Salib dah ada dah. Bermaksud salib bukan untuk Kristian, Rom, Nabi Isa saja, tidak. Dia dulu lagi. Zaman Mesir Purba dah ada dah siksaan salib ni. Siksaan salib ni. Cuma siksaan yang sama dia berpilih nak buat kat Nabi Isa. Tapi dalam akidah orang Islam, Nabi Isa tak kena. Wa ma qatalu, depa tak bunuh Nabi Isa, wa ma salabu, depa tak salib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahu, melainkan Allah tukar dengan orang lain. Baik. Maka Abdullah ibn Huzaifah ni disalib. Lepas tu raja perintahkan ambil sharpshooter pemanah, panah dah daripada jauh. Tapi kata raja, jangan panah bagi mati. Panah sipi, biar dia psycho. Panah tepi telinga ni, bagi lalu kat telinga. Kita duduk seorang-seorang, member suka main getah, dia suka main duduk tepi telinga kita. Kita pun jadi tak suruh duduk rimah. Lalu gitu lah. Terlebih panah dia tepi telinga, tepi tengkok, tepi ketiak, tak tahulah, tepi sipi. Nak bagi takutkan dia. Suruh dia keluar agama ni. Dia tak keluar. Dia tak keluar. Lepas tu raja tak tahan. Raja kata tak apa, kalau kita tak boleh tukar dia kerana dia, kita boleh tukar akidah dia kerana orang lain. Dia mungkin boleh korbankan diri dia, tapi sahabat-sahabat dia macam mana? Maka raja perintah bakar api besar, minyak panas, lempak seorang-seorang sahabat ni. Bukanlah sahabat, dia pun ni ada dalam kalangan depa yang tabi'in, yang muda-muda ni. Lempak mati 2-3 pawang ni. Maka raja kata kepada dia, giliran hang. Lepas ni giliran hang. Dia teriak. Bila dia teriak, para pemisahnya, para pegawai ni, Al-Gojo ni beritahu dekat raja Malikur Rum, beritahu kata, tuanku dia teriak dah. Akhirnya dalam duk kerah-kerah, akhirnya ajak ngapi lah. Dia kecundang juga. Maka raja pun seronok, raja panggil dia main. Alhamdulillah, macam mana? Teriak dah. Jadi hang nak surrender lah. Hang nak ucap lah perbuatan ucapan nak keluar Islam ni. Tak, dia tak ada. Habis tu pasal hang teriak. Kata dia, aku teriak sebab nyawa aku dah satu je. So kalau aku mati ni habis. Kalau lah nyawa aku dah 100, aku nak hidup balik, duduk macam ni balik, kena bunuh lagi dengan hang. Hidup balik, kena bunuh lagi dengan hang. Masuk lagi dalam api ni. Biar aku dapat pahala syahid tu banyak, dia kata. Teriak kes tu. Kita yang takut mati. Sampai 100 nyawa pun dia tak heran. Raja kata, kalau macam tu kisah lah, padam orang api tu. Padam api tu. Dia tak heran, sahabat-sahabat dia pun tak heran. Lah raja kata, macam mana cara ni? Aku nak buat bagi hang keluar juga. Dia kata, aku takkan keluar agama aku. Raja nak bunuh pun dia tak takut. Tuan-tuan, dalam situasi ni tuan-tuan nampak kecantikan dia. Dia buat sampai raja tu tension. Raja Rom ni. Kalau raja Rom bunuh dia tak pergi apa-apa. Raja Rom pun tak puas hati sebab mudah dia tak keluar Islam pun. Dan dia pun seronok mati. Kalau Raja Rom lepas dia, apa pula akan jadi? Orang akan kata pula Raja Rom pergi lepas dia. Raja Rom jadi serabut. Raja Rom kata, macam mana nak buat sekarang ni? Maka kata Abdullah bin Huzaifah, tuanku bagi satu cadangan lah. Tapi saya takkan keluar Islam. Saya nak boleh, tapi kalau boleh saya nak keluar lah daripada sini. Tawanan ni kan. Maka kata Raja Rom, macam ni lah. Lah ni hancur dari aku lah. Punya nak hina orang Islam juga tau. Hancur dari aku. Kalau saya cium apa jadi? Kena ucap apa-apa tak? Tak payah ucap apa. Cium dari aku sudah. Boleh saya cium dengan syarat semua yang ada kena tawanan ni semua bebas. Tak apalah, boleh apa pergi keluar aku tak larat belah. Maka dia fikir-fikir, dia pun cium.
Bila cium Raja Rom ditunaikan janji dia, maka Abdullah bin Huzaifah dibebaskan dan semua tentera-tentera Islam yang lain yang ditawan tu pun dibebaskan. Baliklah pergi Madinah. Tuan. Cerita tu habis di situ kan? Tak. Sampai Madinah tuan-tuan. Cerita apa yang sampai kat orang? Cerita Sabak tak makan pun tak sampai. Cerita terjun dalam api tak sampai. Cerita lawang yang raja tak sampai. Cerita apa yang sampai? Cerita cium dayung. Tu kata manusia. Orang pakat kata kat dia ni, apa ni picum dari raja kapiak ni. Orang kata. Padahal orang cerita yang dia buat jasa yang tahan kena seksa dia macam ni, orang tak cerita. Ada seorang dua cerita tapi tak laku cerita tu. Cerita yang hangat ni cerita yang dicium dayung Kristian tu. Oh tuan-tuan, viral masa tu. Jadi katanya dalam ni garis masa yang tak sedang, tiba-tiba boleh jatuh tu dua benda, satu terlena, satu empayar Islam jatuh. Empayar Islam jatuh ni kurun ke berapa? Kurun ke 18. Tuan-tuan tengok dalam buku saya ni. Malah baru tak nak masuk. Kita start dengan kurun ke 18 tu. Kosong 14. Kosong 15 lah. Bermula pada kurun ke 18. Buku Islam Muslim dan Krisis ni. Saya pun tak tahu, ada ramai juga mesej suruh saya cetak lain, tapi saya serba salah. Saya tak cetak tak laku pula. Cara tu nak tahu nak habis pun teruk lah kan. Serba salah pula saya. Ni hak yang buat cover ni tu orang kita. Hakim. Dia lah yang buat cover ni. Nanti nak keluar komik insya-Allah. Kita nak bincang malam ni lagi ni. Ni tuan buat cover buku ni duk dengan kita malam ni. Memang. Bagi kita tengok pasal 15 sikit nah. Macam saya kata fasa kejatuhan umat Islam fasa 18. Ini pandangan saya lah, saya mungkin salah ya. Baik. Saya nak ringkas, kita pergi pandangan ketiga pasal 15 tu. Secara umumnya peradaban Islam dibahagikan kepada 3 fasa. Fasa pertama disebutkan sebagai fasa klasik 650 sampai 1258 Masih. 1258 Masih. 1256 tu apa dia berlaku? Mongol serang Iraq, serang Baghdad, kolaps Baghdad. 2 tahun lepas tu kita kanak. Ya, bukanlah kanak sudut kanak pun. Bagi saya sempadan dia kat situ. Sampai 1258 area itu fasa-fasa gemilang, fasa-fasa hebat, fasa-fasa salafus soleh. Semua zaman itu. Generasi salaf berada dalam era ini yang berakhir pada tahun 912 Masihi salaf ataupun 300 Hijrah lah. Baik. Dalam era inilah muncul semua tokoh-tokoh akidah, tokoh-tokoh mazhab, semua era ini. Baik. Lepas tu zaman pertengahan dia saya tarik awal sikit. Saya tak sambung 1259 tapi 1250 fasa dia mula-mula dia nak main ke 1800. Banyak tahun ni, berapa ratus tahun ni? Dekat 500 tahun lebih. 500 tahun lebih menyaksikan kemunduran umat Islam. Zaman ni mundur. Tapi semua pakat jatuh ni. Jatuh bergaduh semua ni. Ya. Dan yang bertahan masa tu 3 aja. Utsmaniyah, Safawi di Parsi dan juga Mughal di India. Ni yang bertahan sampai era moden. Moden start 1800 sampai sekarang. Ya, baik, sampai sekarang kerajaan Islam menjadi semakin kendor dan mengundur. Politik, rasuah, akhlak, maksiat, penzaliman, penyerangan dan tipu daya mula mengisi juzuk-juzuk dalam sejarah kita. Dia makin turun. Baik. Sejarah dunia mengakui bahawa dunia Islam sekitar kurun ke-18 telah terjerumus ke dalam jurang kehancuran yang amat dalam. Lothrop Sodak ni penulis orang putih menuliskan bahawa di setiap tempat dalam tamadun Islam ketika itu tiada langsung tanda-tanda terdapatnya unsur-unsur yang sihat. Krisis moral menjadi semakin parah. Kejumudan akal fikiran serta penyakit wahan melanda seluruh bumi Islam ketika itu. Wabak wahan ini membentang dari Turki sampailah ke Melaka. Umat Islam sejagat telah mengalami kebekuan pemikiran dan kerohanian. Zaman ini sebenarnya dia bermula, punca dia awal sikit lagi. Kalau ikut Imam Zahabi, dia kata start lepas zaman Ibn Asir. Saya sebut dalam saya punya Facebook. Imam Zahabi dia buat satu teks
dalam bab Imam Malik, dia cerita satu pembahagian. Dia kata lepas satu zaman tu habis dah tak, ijtihad dah tak berkembang, dah tak habis semua dah. Itu punca kejatuhan, dia kata. Tu zaman Imam Zahabi lagi, kurang ke berapa? Ya, zaman kita lagi lah. Baik. Okey, baik. Sebaliknya, di barat pada kurun ke-18 mengalami beberapa siri revolusi, sama ada politik, intelektual, yang menyebabkan mereka membina asas kepada kejayaan mereka. Ya. Kemudian saya ulas yang tu panjang, tak apa, tu dalam buku. So tengok muka surat 19 tu. Dia kata, apakah sebenarnya yang berlaku di Eropah? Okey. Cerita dia apa ni? Sebab apa kurun ke-18 kita jatuh, Eropah naik, agama Kristian naik. Okey. Boleh bertemu kan? Okay. Peringkat kedua ni saya nak ringkas. Peringkat kedua, muka surat 19. Ketika Islam mengasaskan Andalusia, itu merupakan titik kembalinya keilmuan di barat. Namun tidak mudah untuk mereka mengikis kegasaran penduduk mereka yang telah melupakan apa itu hidup bertamadun. Ya. Maksudnya yang datang membawa tamadun ke barat adalah Islam. Ya. Lepas tu depa mewarisi itu. Sebab tu dalam buku ni saya nak ringkas pasal nanti tuan-tuan boleh baca sendiri, saya tulis panjang lagi. Bagaimana barat mengatakan kamilah mewarisi keilmuan, sedangkan depa ambil keilmuan itu daripada Islam sebenarnya. Ya. Okey. Saya quote ni pasal nanti tuan-tuan boleh baca. Saya nak ringkas lagi muka surat 22. Okey, kita nak biar ni. Surat 22. Peringkat kedua tu, kita tidak dapat lari dari menyebutkan peranan gerakan bawah tanah gelap, Freemason, atau gunalah apa juga istilah yang anda selesa kepada perkembangan ini. Meskipun kedengaran sinis, namun hakikatnya Freemason adalah pencetus gelombang kebangkitan kesedaran ketamadunan di barat dan kehancuran di timur. Ini kita tak dapat nafi. Meskipun saya tahu perbahasan tentang Freemason ni orang akan kata lah dia paling tak habis-habis, Freemason, Yahudi kan. Tapi itulah hakikatnya. Ya, meskipun benda memang akan jadi lawak, orang akan kata lah tak habis-habis lagi pok ni, Freemason lagi. Tapi tuan-tuan, hakikatnya begitulah. Ya. Bermula pada kurun ke-17 lagi, gerakan Freemason melalui pertubuhan rahsia seperti apa tak sebut ni, Rosicrucian dan Invisible College telah menggerakkan kesedaran sains dan keilmuan serta membelah taklid buta dalam kalangan penganut agama di Eropah. Antara ahli mereka terkenal termasuklah Isaac Newton dan Francis Bacon. Tuan-tuan tengok, saya buat footnote kat situ. Maklumat ini daripada Abdul Rahman Haji Abdullah, Doktor. Wacana Falsafah Sains is Death. Maksudnya buku ni yang saya petik ni ialah buku terbitan bawa tak bawa. Saya silap, saya terbawa buku yang ni. Buku ada di rumah. Buku terbitan USM, ISDEF ni, Islamic Islamic punya Fakulti Development Islamic dekat USM. Terbitan ISDEF. Maknanya buku yang menceritakan sayang tak bawa. Allahu Akbar. Mungkin bulan depan saya bawa. Buku yang menceritakan tentang pengaruh gerakan gelap di dalam meniupkan semangat ketamadunan ke dalam bangsa Eropah ini bukan buku yang orang kata ni tak pok-pok konspirasi, tidak. Buku terbitan universiti, buku yang dikaji, tuan-tuan. Walaupun saya tak nafikan hari ni akhir zaman ni banyak perbincangan tentang Freemason apa semua ni, Illuminati ni, perbincangan yang merepek, tokok tambah, betul ya, yang kadang merapu sangat. Tapi kita tak boleh lupa yang perbincangan dan yang betul pun ada dalam dunia akademik. Di Azhar pernah bincang, ada silibus bincang tentang Masonia, tentang gerakan Freemason. Tapi hari ni disebabkan golongan-golongan yang sembang akhir zaman ni merepek sangat, sampai tahap orang pertengahan macam tuan-tuan ni, orang akademik macam tuan-tuan ni, orang kerja-kerja ni, tuan-tuan rasa macam tak habis-habis ada apa ni Illuminati. Sedangkan cerita tu penting, tapi disebabkan yang mengkontrol cerita Illuminati tu adalah orang-orang muda yang tak ada disiplin ilmu, yang semua benda jadi Illuminati, akhirnya benda tu jadi lawak.
Dan orang-orang penting macam tuan-tuan, orang bekerja macam tuan-tuan sudah tak mau lagi nak tengok wacana ni. Sebab apa? Kesan daripada orang duk kontrol. Orang jadi sedangkan benda ni memang ada. Baik, sayangnya saya tak bawa buku tu. Tujuan saya bawa buku tu, tujuannya saya malam ni saya nak sebut footnote nombor 6 ni adalah buku tu. Saya nak baca buku tu, tapi saya tertukar saya pergi bawa buku ni. Ni pun sejarah peradaban Eropah juga. Bulan depan saya bawa. Dalam tu tuan-tuan, dia cerita lagi detail bagaimana dia start dengan tuition buat sengak-sengak. Orang Eropah masa tu tak mau ilmu. Jadi pada kurun ke-17 tu dia dah mula buat tuition. Yang taja tuition ni geng-geng Freemason ni lah. Tuition pula buat bawah tanah. Pasal apa buat bawah tanah? Pasal gereja tak boleh terima orang Kristian pandai. Orang agama dia tak mau umat dia pandai. Sebab kalau umat dia pandai, umat itu akan tikai dia. Umat tu akan protes dia. Umat tu mungkin akan minta dalil lah. Umat tu akan minta satu dua benda. Tapi amalan minta dalil pun tak boleh juga. Boleh satu sudut, tak boleh satu sudut. Saya faham macam tu. Ada hak untuk minta dalil, tapi tak ada hak nak serang tengah-tengah kuliah minta dalil, tak boleh juga. Dan minta dalil ni pun tengok tempat, tengok suasana, tengok tujuan juga. Ada orang minta dalil memang dia memang betul-betul nak tahu. Ada orang dia minta dalil sebab dia nak jatuhkan ustaz tu. Ada juga. Jadi kita duduklah di tengah-tengah tuan-tuan. Adil lah. Kita adil. Kita ada hati, kita ada iman, takwa. Kita nilai sendiri. Tujuan aku apa? Yang aku nak dalil sekarang ni, aku nak jatuhkan dia ke? Memang aku target. Lepas tu kalau kita minta dalil kat dia, dia tak boleh bagi, dia boleh bagi dalil. Alah boleh bagi pula dah. Yang tu maknanya kita niat jahat lah. Dia. Tapi kalau kita minta dalil, dia boleh bagi dalil. Alhamdulillah. Walaupun dia geng lain. Yang tu Alhamdulillah memang baik. Maksudnya tujuannya memang ilmu. Bukan tujuannya gerakan ke, fikrah ke, nak tolong siapa-siapa, nak jatuhkan siapa-siapa. Tidak. Memang tujuannya ilmu. Yang tu yang mahal. Dia cross fikrah. Dia cross siapa-siapa pun penting ilmu. Knowledge come first. Baik. Jadi ini yang Freemason buat. Dia lah Freemason, tajaan dia lah. Yang dia taja ni, yang sebelumnya dah ada Protestan apa semua tu. Jadi kumpulan ini datang menaja gerakan-gerakan bawah tanah, nak create keilmuan dalam kalangan orang barat. Okey, baik. Alhamdulillah. Soal seterusnya boleh kan? Jika anda menonton filem Angel and Demon lakonan Tom Hanks, penulis ni pun sedikit sebanyak anda akan mendapat gambaran mengenai usaha gerakan bawah tanah ini dalam bertempur dengan gergasi agama mereka. Hasilnya pada kurun ke-18 munculnya kurun ke-18 apa hasil dia? Maknanya gerakan ni bermula pada kurun ke-17 lagi. Serbu Narutih. Kita Serbu Narutih apa jadi perang? 15-11 kita perang dengan Portugis. Lepas tu dia masuk Spanyol, dia masuk Inggeris, masuk Belanda. Kita perang tak henti-henti. Pada kurun ke-17 kita dah bermula perang. Di Parsi dah bergaduh sesama Syiah dengan Sunnah dahsyat masa kurun ke-17. Pertentangan dalam kalangan mereka. Mai ajaran-ajaran Mahdi palsu dah bermula zaman itu lagi. Dahsyat tuan-tuan kurun ke-17. Perebutan pengaruh kuasa masa tu. Uthmaniyah dengan Safawi juga bergaduh teruk masa tu. Sampai Safawi sanggup untuk kerjasama dengan Kristian Portugis untuk nak jatuhkan Uthmaniyah pun berlaku. Dinasti Mughal di India masa tu penuh dengan rasuah. British masuk, dia beli semua bahan-bahan mentah. Sebab depa buat satu rule yang orang luar tak boleh masuk jual produk yang sama dengan orang-orang masyarakat setempat jual. Maka depa tak jual, tapi depa beli bahan-bahan mentah. Sampai semua dapat kat depa. Akhirnya apa jadi? Depa pegang pasaran, depa monopoli pasaran, depa boleh pukul harga sesuka hati yang mereka mahu. Mereka tak langgar peraturan, tetapi mereka licik. Saya ingat dalam ekonomi Malaysia pun sekarang mungkin ada macam tu. Mungkin ada 1-2 player yang dia tak langgar peraturan, dia tak langgar law, undang-undang, tapi dia licik. Benda ni yang kita kena pergi deep. Ni kan? Dia licik. Macam Astro, kita sebut toy Astro kan, dia dengan bil dia yang mahal. Dia ada iklan. Kalau ikut tak boleh, dia mana boleh buat iklan? Pasal kita bayar kat dia. Kita pay dia servis untuk tengok dia, bukan untuk tengok iklan. Esok bersama saya cakap macam ni. Tadi kono. Kita bayar untuk tengok gambar dia, tapi dia buat iklan. Satu. Tak cukup dengan iklan. Dulu Astro dia cuma iklan drama-drama dia saja. Lalu dia ada iklan barang dah. Lepas tu dia buat satu segmen khas pula. Apa shop? Apa workshop tu pula.
menyega ikut atas dalam tu. Bukanlah apa shop, tak tahu saya tak masuk betul sekejap kita takut beli zaman saya. Ada shop-shop je lah. Boleh menyega tu satu beberapa jam tu menyega pula dalam tu. Lepas tu pula tuan-tuan, ni orang yang dia beli semua channel dia tahu. Saya ada Astro sekarang, tapi untuk yang basicnya, abang mak saya nak tengok Oasis. Dia boleh pula gambar yang habis dekat warna, dia habis dah dia pibuh kat Prima pula. Orang yang tak ada warna dia tak tahu. Maknanya dia pukul keliling ni kan. Ya? Dalam keadaan betul kalau kita terlambat sikit dia cah pula. Oh susah. Tapi adakah dia langgar peraturan? Satu sudut mungkin dia tak langgar, tapi dia licik, dia main tu untung kat dia. Nah, sebenarnya orang lagi kan movie yang kita duk beli duk HBO semua tu kan. Habis dia tayang sebulan, dia ulang benda yang sama. Ulang satu lagi perkara, ulang. Dia pibuh pula dekat Astro Citra. Orang pun bagusnya Astro. Padahal HBO, yang pok-pok yang kaki movie ni dah tengok lama dah. Ulang benda yang sama. Dia main kot tu ya duit kita. Lepas tu dia kaya nak buih. Kaya ni. Jadi yang ni yang kerajaan kena tengok. Dia tengok beras saja. Yang ni pun kena tengok juga. Dia pun monopoli juga tu. Salah. Apa boleh tu? Monopoli juga tu. Kan? Tak salah kot. No? Maksudnya benda yang macam ni lah. No? So, itu yang British buat di India. Dia tak langgar rules yang kerajaan moral buat, tapi dia pandai. Dia beli semua bahan mentah kat dia. Termasuk di sebagian tempat di Turki juga dia buat macam tu. Baik. Tetapi di Eropah kurun ke-17 dia dah mula belajar sains, dah mula tuition malam-malam, dah mula cabar pemikiran, dah ada gerakan-gerakan yang belajar, yang bentang idea semua tu kan. Yang sekarang kita mungkin tak ada. Lepas tu hasil dia pada kurun ke-18 muncullah Amerika Merdeka. 1776 Amerika Merdeka kan. Kurun ke-18. Freemason tertubuh di England secara rasmi. Revolusi di Perancis. Rusia lewat sikit tapi dalam within yang ni. Ya. Serta pelbagai lagi kejadian lain yang berlaku di sana. Permulaan dia pada kurun ke-18. Ya. Jadi tuan tengoklah sambungan tu nak panjang lagi. Tuan baca di rumah pun tak apa. Dalam ni saya bagi bukti lagi. Ya. Cuma tuan-tuan, saya nak berhenti lepas 50 tu boleh tu. Cuma ini pandangan peribadi juga. Tapi bukanlah peribadi buta-buta, tapi peribadi ada sandaran lah. Saya ingat zaman kemunduran umat Islam fasa ketiga ni pun saya ingat dia ada limit dia. Dia bukan berakhir sampai kiamat. Saya yakin. Ya. Saya yakin sekarang ni kita dalam fasa yang macam ni. Kita nak climb balik. Saya optimis. Sekarang ni kita fasa kita nak climbing balik. Kalau kita tak membina empire moden, empire yang hebat macam Uthmaniyah dulu pun, macam Abbasiyah dulu pun, tetapi kita bukan dalam keadaan yang terjun. Betul satu segi kita tengok ramai yang teruk, tapi satu segi yang lain perkembangan Islam itu semakin rancak sebenarnya. Sebab tu hari ni ramai boleh bercakap dengan dalil. Artis pun dah mula pakai tudung. Perbincangan agama tu tak asing lagi dalam dunia sekarang. Ya, kita dah sebut pasal Qatar sebelum ni kan. Saya ingat Al-Qassam pun makin kuat. Apa nama? Syahid. Apa nama ni? Allah SWT Muhammad. Hamas. Atas kerusi rendah. Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin pun pernah meramalkan. Dia kata bermula 2027 Israel akan pelan-pelan jatuh, Islam akan naik balik di Palestin. Pasal dia sebut Israel masuk 1947. Dia tak boleh mengentah lama. Tarikh yang jangkaan dia bukan ramalan, jangkaan pemerhatian dia. Pasal dia duduk di lapangan, Syahid ni. Dia kata 2027 starting fasa itu Israel akan pelan-pelan jatuh. Kita akan pelan-pelan naik. Dan saya ingat benda tu make sense. Israel sekarang jam. Politically pun mereka pun jam. Politik pun kan saya kata pilihan raya mereka baru ni pun mereka macam Malaysia. Akhirnya mereka lagi teruk sampai dia kena re-election balik. Sama-sama mereka pun. Lepas tu kebangkitan Islam pun makin kemah. Di negara-negara Islam pun yalah tolak tepi Saudi. Saudi pun satu contoh yang lain. Tuan-tuan tahu kan yang Saudi buat satu projek yang cermin panjang, mirror apa? Mirror line tu kan. Line saja nama dia. Tengok tu betul tu. Dia buat satu bandar. Bukan bandar, shopping mall ke? Bandar lah, tapi dalam tu macam shopping mall. Straight tu sampai berapa ratus kilometer. Dalam tu macam shopping mall. Beli-beli. Oi dahsyat lah. Tak tahu lah. Tapi baby kat dia lah. Islam tak menghalang kemajuan pun. Boleh lah kan nak buat kalau tak salah. Silakan lah. Kan? Kita tak boleh kata asalkan kemajuan je salah. Tidak. Tengok juga apa
essence dalam dia tu, ya. No? Baik. Lepas 50 dah. Jadi tak dah tu. Bulan depan kita sambung lagi. Bulan depan saya nak bawa buku tu. Wacana fasa-fasa. Tu lagi detail lah doktor ni tulis lagi sedap. Jadi kita lock malam ni lah dekat ni. Kita lock malam ni dekat ni. Iaitu kita setuju bahawasanya dalam fasa moden ini kita start fasa yang kita tune kepada nak jatuh tu sebenarnya dalam fasa-fasa yang moden ni lah, saya boleh katakan 1700 lah. 1700 dan kita akan makin jatuh lah. Tetapi kita optimis. Sekarang ni kita berada pada labs paling rendah bagi saya. Saya mungkin boleh salah. Kita berada pada satu bahagian yang mungkin paling rendah ataupun sikit lagi, mungkin lagi 30 tahun kita akan tak boleh terlama sangat. Sekarang lah kita berada pada fasa yang mungkin paling rendah dan kita akan tembak naik balik. Ya, macam saham juga volatile. Kita akan naik balik. Saya yakin, kita optimis. Peranan kuliah agama, media sosial juga, walaupun ada yang mengumpat dan sebagainya, tapi ada juga yang agama, saya ingat kita akan naik balik. Sebab ada hadis Sunan Abu Daud, Nabi SAW sebut, ya, Dajjal yakhruja, anna Dajjal yakhruja, Dajjal akan keluar antaranya min ghadbati yaghdibuha, dia akan keluar dengan satu kemarahan yang buat dia marah. Apalagi yang menyebabkan Dajjal itu marah kalau bukan kebangkitan Islam? Mungkinlah. Tetapi Dajjal juga akan keluar pada zaman fitnah, wahara. Betul juga. Jadi yang mana satu yang betul? Bagi saya dua-dua betul. Dalam dunia fitnah yang serabut ni, masyarakat yang jatuh akan ada yang jatuh, yang bergelumang dengan dosa akan ada, tetapi yang mau kepada agama pun akan naik juga. Saya ingat itu, battle itu. Dan itulah yang menyebabkan Dajjal akan keluar. Ya, tak lama dah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan depan kita sambung kita tuan. Kalau panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa fadhal mursalin wa laman malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin.